Saya ingin menyentuh B60 Kementerian Pertahanan 010200, iaitu berkaitan dengan logistik. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, pihak kementerian berkaitan dengan status projek APC yang bernilai hampir 8 bilion pada tahun 2010 yang telah pun diberikan kepada kontraktor DevTech, kalau tak silap saya di bawah DRB ICOM. Apa status kedudukan projek itu sekarang dan bilakah jangkaan untuk kita memperolehi sejumlah yang saya dipahamkan bahawa satu jumlah yang agak besar, itu untuk kita memperolehi sebanyak 257 buah APC untuk kegunaan tentera kita. Ini sangat penting kerana kita berhadapan dengan berbagai-bagai permasalahan seperti dibangkit sebelum ini, apa yang berlaku di Lahad Datu dan sebagainya. Maka sudah tentu kita memerlukan kepada kesegeraan projek itu dapat disiapkan. Namun begitu, ingin saya dapat penjelasan Yang Berhormat Datuk Pengerusi, apakah perolehan-perolehan yang akan diperoleh oleh pihak kerajaan ini menggunakan kaedah-kaedah yang sangat strategik untuk memastikan nilai kos ringgit itu dapat dijimat dan dapat dipasti bahawa harga yang kita dapat itu harga yang terbaik, dan barang yang kita dapat itu pun adalah barang yang baik, yang standard dia dengan negara-negara lain. Kerana apa yang kita dapati bahawa kalau dilihat perbandingan harga antara kita dengan negara-negara lain ini menunjukkan kepada kita bahawa sangat berbeza. Walaupun dari segi perolehan kita itu berlainan negara, kita daripada menggunakan teknologi variasi Turki, Thailand menggunakan variasi Ukraine, tetapi dia punya, saya percaya bahawa keperluan dalaman dan sebagainya sama saja, tetapi kalau kita lihat dari segi harganya, kita jauh lebih tinggi, sampai kalau average satu unit itu 30 juta berbanding dengan negara lain dalam lingkungan seperti Thailand dalam 4 juta. Begitu juga kalau kita lihat kalau dilihat yang kita akan perolehi ini, kalau tidak silap saya, ialah daripada generasi 8, tetapi ada yang lebih terkini, generasi 10 itu harganya yang lebih murah kalau dilihat perbandingan dengan negara-negara lain seperti yang diperolehi oleh kalau kita lihat di Singapura, dia menggunakan teknologi, saya dipercayai bahawa Terek lebih hebat, ataupun kalau tak hebat pun standing sama dengan kita, tetapi dia punya harga tu lebih murah. Begitu juga daripada US yang menggunakan generasi 10, juga harganya lebih murah. Jadi sebab itu saya ingin mendapat penjelasan yang jelas. Begitu juga dengan kereta tank, kereta kebal PT918 Pendekar generasi 8 juga. Kita juga memperoleh dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Jadi saya nak minta apa kaedah pengiraan dalam perolehan ini. Kita beli dengan harga tinggi, orang lain dapat benda yang sama tapi harga mereka lebih rendah. Jadi tolong bagi tahu Ustaz, macam mana kaedah cara kira-kira matematik apa yang diguna oleh pihak kerajaan sehingga kita terpaksa berbelanja. Saya bukan tidak bersetuju untuk nak beli kereta kebai ke, nak beli kereta perisai ke, nak beli apa menatang apa pun. Boleh beli, memang itu keperluan kepada pertahanan negara kita dalam menghadapi cabaran-cabaran yang berkaitan dengan soal keselamatan negara kita, dan kepentingan keselamatan tentera juga harus diambil kira. Tetapi sudah tentulah bahawa
kita mahu bahawa harga itu harga yang baik, supaya lebihan daripada harga yang kita dapat peroleh dengan harga yang baik itu boleh kita gunakan untuk kebajikan Angkatan Tentera. Ini kita beli dengan harga yang lebih tinggi, kita bayar kepada pihak asing, tetapi tentera kita tak dapat sesuatu yang baik dari sudut kebajikan mereka. Walaupun saya tidak menafikan ada kebajikan, tetapi sepatutnya mereka perolehi secara yang lebih baik kalau kita berjaya menjimatkan perbelanjaan dalam perolehan ini. Yang kedua dan terakhir, iaitu pengurusi, berkaitan dengan P60, iaitu 00-100 pembinaan. Saya nak minta kerajaan memperjelaskan kepada saya tentang status projek penswastaan pembinaan menyiapkan kompleks 7 brigade Skudai di Mukim Pulai, Johor. Projek ini telah pun diperbincangkan di dalam laporan audit, dan saya dipahamkan juga telah pun diperbincangkan dalam Jawatankuasa Kira-kira Keuangan Negara pada tahun 2009 dan juga 2010, dan dalam laporan audit pada tahun 2002 dan 2009 telah pun dicatat. Projek ini ialah projek kaedah pelaksanaannya penswastaan, land swap. Nama syarikatnya ialah KCSB Konsortium Sdn Bhd ataupun ringkasannya KCSB. Harga kontrak asalnya 256 juta ringgit. Tarikh perjanjiannya 10 Julai 1997. Tarikh milik tapak 10 Jun 1998. Tarikh siap asal 10 Jun 2001. Tarikh siap selepas EOT 16 Januari 2003, itu 584 hari. Performance bond 12.8 juta ringgit, land bond 256 juta ringgit. Saya nak dapat penjelasan sebab bila saya baca laporan audit dan juga laporan PAC menunjukkan bahawa projek itu pada tahun kalau tahun 2013, 2012 saya pergi cek 2012 sebelum daripada pilihan raya, masih lagi kekal 18%. Sama seperti mana laporan audit tahun 2002. Laporan audit 2002 mengatakan projek tersebut 18%. Dia punya orang panggil apa? Dia punya apa? Progress report dia ialah 18%. Dan saya cek pada tahun 2012 juga sebelum pilihan raya pun masih berada dalam keadaan lebih kurang 18% lah, 18 point berapa persen, tak naik, sama seperti mana dalam tahun 2002. Projek ini untuk saya nak jelas sedikit lagi Datuk Pengerusi, ialah projek untuk menempatkan pemindahan pasukan tentera darat daripada beberapa kem, iaitu daripada kem Tebrau dan juga kem Majidi ke Skudai. Ini tujuannya supaya angkatan tentera kita ni dapat kem yang lebih baik dengan perumahan yang lebih selesa. Ini antara tujuannya, supaya mereka bekerja dengan lebih baik. Kalau kita lihat kem Majidi itu memang teruk kem lama zaman Tok Nadok dulu. Ibarat kata tolak dengan lidah pun boleh. Jadi macam mana kem Majidi ini? Kem hadapan. Kem hadapan untuk berhadapan dengan cabaran daripada sempadan negara Singapura dan sebagainya dalam keadaan yang tidak baik. Jadi sudah tentulah kita memerlukan kem hadapan yang lebih baik, yang mempunyai kepakaran dan kelengkapan yang strategik. Apatah lagi untuk kemudahan anggota tentera kita dari segi pekerjaan mereka dan juga penempatan mereka. Tapi apa yang dilaporkan oleh laporan audit 2002 dan juga 2009, ini laporan audit 2002 dan ini laporan audit 2009. Saya melihat bahawa dia masih dalam 18% lebih kurang. Jadi isu dia sekarang ni ialah Haiwan Pengurusi, Datuk Pengerusi, pihak ini telah pun mendapat pindah milik tanah ini kepada mereka. Kerajaan telah pun memindah milik. Ini mengikut laporan audit dan juga laporan PAC yang telah pun diberikan kepada kita sebelum ini, yang menunjukkan bahawa syarikat ini, KCSB ini, telah berjaya mendapat pindah milik tanah ini, iaitu tetapi tidak tanah kem Majidi.
Sebab asalnya memang tanah Kem Majidi, oleh kerana tanah Kem Majidi itu ialah milik kerajaan negeri, lalu diganti dengan tanah daripada Kem Plentong. Plentong. Jadi projek ni pun jadi Klentong. Projek ni pun jadi Klentong. Jadi dipindah milik. Jadi dia telah mendapat persetujuan dan akhirnya tanah itu dah pindah milik kepada syarikat ni. Dan syarikat ni telah cagar kepada institusi keuangan iaitu MBSB. Walaupun dia asalnya tidak diiktiraf sebagai institusi keuangan, tetapi apabila pihak kementerian melalui EPU telah memohon kepada Kementerian Keuangan lulus mengiktiraf dia sebagai institusi keuangan. Jadi projek ini tak siap. Dia punya tamat tempoh bond apa semua tu habis dah. Habis dah. Jadi mat bond pun tak ada dah. Jadi dia habis dah. Dari segi laporan ini, kalau ikut laporan audit mengatakan bahawa kerajaan perlu menamatkan segera kontraktor ni, mesti terminate segera. Tapi persoalan saya nak tanya bahawa adakah kerajaan telah terminate syarikat ini? Dan kalau terminate, adakah kerajaan boleh dapat balik tanah tersebut? Sebab tanah tersebut sudah dicagar. Maknanya bahasa kampung saya kata dah pun digadai ke bank, iaitu kepada MBSB. Ini tanah yang sangat berharga. Tanah di Johor ni tanah yang sangat berharga. Sebab itu saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Sebab keadaan ini sudah berlarutan. Jadi saya nak tahu bagaimana proses perbincangan awal itu, macam mana kontraktor itu dipilih. Sepatutnya bila kita nak buat land swap ni, maknanya pertukaran tanah ni, kita mestilah mencari kontraktor yang betul-betul dia mempunyai kekuatan keuangan. Ya, habiskan yang kekuatan keuangan. Dia tak boleh mengharapkan bahawa untuk daripada tanah tersebut mesti dipindah segera, kemudian dia cagar ke bank. Akhirnya dia guna duit tersebut, dia cagar ke bank lebih kurang daripada harga yang dia peroleh sebanyak 465 juta. Projek 200, projek tadi harga dia 256, dia cagar kepada MBSB sebanyak 465 juta. Dekat dengan Tenggara kan? Jauh. Tak lah. Jadi 465 juta. Jadi saya cukup kesal bahawa projek ini yang dah lama sepatutnya kita telah boleh pindah Kem Majidi, Kem Tebrau, Kem Plentong dan sebagainya. Anggota tentera kita boleh hidup lebih selesa, penempatan mereka lebih baik, tempat bekerja mereka lebih baik, anak-anak mereka akan mendapat persekitaran yang lebih baik. Tapi hari ini kelemahan kerajaan akhirnya berlaku. Dan ini saya katakan pengkhianatan, penderhakaan kepada negara. Ini pengkhianatan, penderhakaan kepada negara. Yang telah menyebabkan kita terpaksa kerugian dan kehilangan Kalah tanah. Lagi. Kita telah mengalami kehilangan tanah yang sangat berharga dalam negara kita. Jadi saya minta penjelasan daripada kerajaan. Tak pilih lah. Kalau sepatutnya pilih naik presiden tu. Silap lah. Baik, terima kasih. Lawan UMNO tak kira, tak ada jawatan pun boleh lawan UMNO. Tentera yang tak ada jawatan, korporal pun tak ada, lance korporal pun tak ada, private cabuk pun lawan UMNO. Ada jawatan kalau tak ada jawatan lagi. Jadi saya nak minta penjelasan belakang. Ini isu yang sangat besar. Isu menyentuh kepentingan keselamatan negara kita, pertahanan negara kita, isu menyentuh kebajikan tentera. Ini pengkhianatan kepada negara. Kita bercakap untuk membela tentera, tapi kita khianat mereka. Perdana Menteri kata orang tak bayar hutang, khianat, penderhaka pada negara. Kalau tak ada GST, negara bankrupt. Sekarang apa jadi? Ini saya katakan tadi bahawa isu dia ialah pengurusan keuangan negara kita. Bagaimana kita mengurus keuangan? Bagaimana kita menguruskan projek? Bagaimana cara pemilihan? Kita pilih projek yang beri kepada kontraktor-kontraktor terdiri daripada kroni-kroni mereka. Untuk apa? Untuk mendapat balasan bagi keuntungan mereka. Bagi saya ini suatu yang sangat mengecewa dan saya sebut ini sebagai mewakili kepada golongan anggota tentera, keluarga mereka yang mengharapkan pembelaan terhadap kehidupan mereka supaya mereka memperoleh tempat yang lebih selesa, jaminan keselamatan untuk rakyat negara kita. Ini Menteri Jabatan Perdana Menteri seorang lagi. Ini soal ni tanah dah tergadai di bank.
Kem tentera Tegadai. Ini bukan pondok jual derian kena gadai. Ha? Bukan pondok jual derian kena gadai. Kem tentera. Apa nak jadi negara kita? Kem tentera kena gadai. Dah cukup dah, Ahmad. Terima kasih Pak Sena. Ya, marah sangat ni pasal apa? Saya dengar ucapan Pak Sena tadi, ada juga apa ni bernas dia. Tapi pelik orang PAS tak pilih lah. Ni duk cakap pengurusan negara, pengurusan kewangan, pengurusan tanah. Yang PAS ni nak mengurus pilihan raya parti, apa tak kerti ni pasal apa? Jadi sebab pengurusan parti, sebab memilih pengurusan parti tak betul ni lah yang berhormat kalah ni. Jadi betul kan pengurusan parti tu? Duk cakap apa parti, pengurusan parti apa tak betul pilih. Ingat kalau kira lagi keempat yang berhormat mungkin menang lah dari presiden. Baik. Terima kasih. Saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat Tun Karang, Yang Berhormat daripada Arau yang jaga SPR. Telus. Ada orang komplain, berhenti. SPR habak berpuluh kali, ratus ribu orang keluar tunjuk perasaan, tak reti, pekak badak. Pokok sana. Ya, Ahmad. Pekak badak. Betul tak? Ini butiran apa ni? Butiran apa? Kena tangkap, kena sembok dengan gas kemudian mata pun tak reti juga. Apa punya pekak badak sampai cukup tak dengar lah, langsung. Biarlah dipagram. Dia mohon malam tu. SPR dia dengar. Pokok sana ni malam malam biarlah. Dia mohon malam pasti kalah. Pokok Senang lepas geram dalam dewan, dia tak masuk. Dia minta maaf, dia tak sempat nak bagi tahu je bahawa kerajaan ni dikutuk korang. Baik. Datuk pengurusi perasaan orang yang tak berhati ni orang macam tu. Tenang daripada pagi tadi, kalah mai awal nak lawan UMNO. Pokok Senang. Mai awal nak lawan UMNO. Saya kata aku nak lawan UMNO walaupun aku tak ada jawatan, aku mai langkah kanan hari ini nak lawan UMNO. Tak boleh. Bukan tak nak, kalah. Dia nak celah sikit. Dia sebab tu kalah tu sebab kalah presiden sebab nak lawan UMNO. Itu yang konsep yang dah lari. Orang PAS pun tak sokong konsep tu. Tu tak kalah. Kalau menang lompat naik atas meja. Jadi Datuk Pengurusi, ini isu besar. Boleh. Baik. Duduk. Saya dah habis. Baik. Isu besar. Bagilah peluang sikit pokok sana. Ni duduk. Saya dah bagilah. Ini ya saya dah bagi hak senior tu tadi. Okey, bagilah junior. Saya nak sebut bahawa ini bukan pondok jual derian kena gadai. Bukan pondok jual derian. Bukan pondok duk belakang dengan monyet kena gadai. Ini pun tempat penginapan, kem, tempat kerja, tempat duduk mereka, tentera dan keluarga mereka digadai sampai apa nak jadi dengan negara kita. Sekian Datuk Pengurusi. Ya, masa habis dah.